أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat dan kasih sayangnya dipertemukan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Dikurniakan kita nikmat salat maghrib secara berjemaah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dipertemukan kita di dalam majlis zikrullah yang juganya dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini kita akan mula, yakni pada bab yang pertama, yaknilah bab pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama, yang mana di dalam bab ini menyatakan padanya fadilat berkenaan dengan dua perkara, yaknilah pertama bagi penuntut ilmu, dan yang keduanya adalah kepada para ulama. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah, katanya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, diangkat oleh Allah akan mereka itu yang beriman, walladhina utul ilma darajat, yaknilah akan mereka itu diberi ilmu, sudahlah mereka itu diberi ilmu, kemudian ditingkatkan kepada mereka itu beberapa darjat. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagi mereka itu beberapa darjat yang lebih ke atas mukmin yang lain dengan 700 darjat. Barang yang ada di antara satu darjat itu kepada satu darjat itu adalah satu perjalanan sejauh 500 tahun, sepertinya yang di antara langit dan bumi. Ini adalah salah satu fadilat yang mana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan dengan orang-orang yang mana korbankan diri mereka, korbankan diri mereka, korbankan harta mereka, korbankan jiwa, korbankan masa untuk menuntut ilmu agama. Contoh yang terdekatnya tuan-tuan lah, bahkan saya sendiri pun nampak je duduk kat depan ni, tapi dalam masa yang sama saya juga menuntut ilmu juga. Yaknilah menuntut ilmu, cara nak menyampaikan ilmu yang sedikit sebanyak, lebih kurang lah. Jadi kita di sini di dalam masjid semuanya insya-Allah akan mendapat fadilat ini, yaknilah orang yang menuntut ilmu, darjat di antara orang yang tak menuntut ilmu. Bezanya adalah sebanyak 700 darjat, dan di antara satu darjat kepada satu darjat, nak cerita betapa besarnya darjat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antara satu darjat ke satu darjat itu adalah perjalanan selama 500 tahun. Jadi 500 tahun tu kita tak boleh nak bayang daripada akal fikiran lah betapa besar dan betapa luasnya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum seseorang itu dia membuat keputusan untuk menuntut ilmu, sebelum dia buat keputusan untuk menuntut ilmu, sama ada menuntut ilmu di masjid dan surau, ataupun dia menuntut ilmu dalam laman sosial, contohnya dia nak tambah ilmu dia mendengar kuliah-kuliah ustaz-ustaz yang muktabar, ataupun dia datang ke masjid surau, ataupun dia pergi ke pondok, ataupun dia pergi ke madrasah, mana-mana institusi pengajian. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia beritahu bahawa aku ini ingin menuntut ilmu, dia kata, telah aku merendahkan martabatku. Nak pergi menuntut ilmu ni merendahkan martabat. Pasal apa dia kata merendahkan martabat? Sebab ilmu ini umpama air yang diisi dalam botol.
Sekiranya tidak dikosongkan dahulu botol tersebut, maka apa lagi yang ada untuk diisi. Dalam makna kata yang lain, bila mana ada seseorang yang nak menuntut ilmu, tapi dalam masa yang sama dia rasa dia pandai, dia rasa dia bijak, dia rasa ini aku tahu dah ni, maknanya dia telah pun menutup pintu ilmu untuk masuk ke dalam jiwa dia. Lalu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aku merendahkan martabatku untuk menuntut ilmu, dan Allah Ta'ala kembali mengangkat darjatku dengan menyampaikan ilmu. Itu kata daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini menyatakan bahawa bila mana satu orang dia ada i'tikad untuk menuntut ilmu, pertama sekali adalah dia kena mengutamakan adab. Itu sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bila mana ada orang kalau dia tanya saya, di manakah tempat yang paling sesuai kalau nak menuntut ilmu agama? Dia tak ada masalah nak tuntut di mana pun. Di sekolah menengah boleh, di sekolah rendah boleh, di pondok boleh, madrasah boleh, universiti boleh, di mana-mana sahaja. Tetapi sekiranya bertanya pada pendapat saya, adalah lebih baik permulaan bagi menuntut ilmu itu, dia ini dibasuh ataupun diasuh dahulu dengan pendidikan aliran daripada madrasah ataupun pondok. Masuk ini dulu. Sebab apa? Sebab di madrasah ataupun pondok ni, dikala mereka menuntut ilmu agama, mereka juga mempraktikkan adab-adab ilmu yang betul. Sekiranya ada orang yang mana dia sekolah menengah, bukan saya nak menghina sesiapa, tak, ini satu proses yang mana kita lihat, yang mana saya tanya, yang mana saya buat perhatian. Sekiranya dia melalui satu proses, dia ini daripada sekolah menengah, tak kiralah sekolah menengah agama ataupun sekolah menengah kebangsaan yang aliran perdana yang biasa, kemudian dia masuk ke alam universiti. Bila mana dia masuk ke dalam alam universiti, barulah dia menuntut agama yang lebih dalam contohnya. Maka di situ proses untuk dia mempraktikkan adab dah tak ada. Di mana situasi yang dia nak praktikkan adab dah? Kebanyakannya yang aliran sebegini, kebanyakannya bukan semua. Bila mana mereka ditanya berkenaan adab, mereka kata kami belajar adab. Mereka buka kitab-kitab adab, ya. Mereka boleh cerita tentang adab. Tak apalah, kita tak heran bab tu. Sebab dari segi adab, di mana-mana pun kita boleh belajar adab. Yang bezanya sama ada teori ataupun praktikal. Selalunya praktikal akan berjalan lebih baik di dalam institusi madrasah dan juga pondok. Mahat tafih pun tak kiralah, samalah lebih kurang. Sebab di dalam ini mereka duduk bersama, tidur bersama, makan bersama dengan tok guru dia. Saya pun dulu lebih kurang lah. Kalau di sekolah menengah, bilanya yang dia tidak dengan tok guru dia? Kalau di universiti, bilanya yang dia pergi bersama dengan tok guru dia? Dia bersama dengan tok guru dia bila mana ada perbahasan ilmu, bila ada kuliah. Itu saja. Kehidupan seharian dia dalam bab mempraktikkan adab, peluangnya sangat tipis. Itu sebab kalau tanyakan kepada saya, kalau nak hantar anak belajar agama, sekiranya masih sempat, hantar dulu masuk ke dalam madrasah ataupun pondok. Kerana di dalam institusi ini akan mengajar tentang praktikal adab sebelum mereka memperdalamkan ilmu agama. Pada hari ini, kita melihat ramai orang yang alim. Kita tidak menafikan keilmuan dia, tapi kita tengok dia pun rasa menyampah. Adakah kita menyampah dengan ilmu dia? Tak. Kita rasa meluat dengan adab dia. Kita rasa menyampah dengan akhlak dia yang macam tak ada. Sebab apa? Sebab dia mempraktikkan adab itu dalam keadaan suasana yang tak tepat. Dia tidak dapat mempraktikkan adab itu dalam suasana yang sebenar. Kerana dia lebih banyak belajar dari segi teori adab berbanding dengan praktikal adab itu sendiri. Itu sebab bila mana ada orang yang beradab tidak berilmu, tak apa. Dia berakhlak tak berilmu, tak apa. Tapi kalau berilmu tak berakhlak, boleh bayanglah kehuduhan dia macam mana. Itu sebab bila mana dalam kelebihan ilmu tersebut, sebelum sesiapa sekalipun, tak kiralah siapa, sebelum menuntut ilmu, yang pertamanya sekali adalah dia ada adab dengan ilmu. Dia ada adab dengan orang yang mengajarkan ilmu. Dan dia juga ada adab dengan
kitab-kitab ataupun alat-alat ilmu. Itu sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau orang yang belajar ilmu betul, kalau bahkan pensel ataupun pen sekalipun, pen ataupun pensel, kalau orang tersebut daripada aliran madrasah ataupun pondok, kebanyakannya kita boleh tengok bila mana mereka telah pun menjadi seorang tenaga pengajar, kita susah nak tengok dia letak pensel ataupun pen dia dekat lantai. Kebanyakannya dia akan letak di tempat yang lebih baik daripada lantai. Sebab bagi dia segala alat yang berkaitan dengan ilmu adalah mulia. Pen, pemadam, pembaris, kitab, bahkan cara susun kitab pun ada. Contohnya kalau ada frame Al-Quran ataupun tempat rak susun Al-Quran. Yang betulnya kalau kita melihat, kalau kita tengok di pondok, kalau kita tengok kalau di maktabah universiti pun tak susun macam tu. Menyusun yang pertama, yang paling atas sekali mesti wajib lah. Paling atas sekali mesti Quran. Paling atas sekali. Yang kedua bawah tafsir Quran. Tafsir Quran. Yang ke bawah lagi, di sini baru kitab-kitab hadis bahasa Arab. Kitab hadis bahasa Melayu boleh ustaz? Bahasa Arab mulia lagi. Kalau ada kitab hadis bahasa Jawi, bawah dia. Lepas tu baru kitab hadis bahasa Melayu. Dia ada cara-cara susun dia. Itu sebab kadang-kadang kalau kita tengok ada orang dia susun Quran sama saja dengan kitab lain. Dia rasa tak seronok, dia rasa tak senang. Sebab apa? Sebab dia pernah mempraktikkan satu adab dengan ilmu dari segala aspek. Bukan hanya dengan ilmu, bukan hanya dengan guru, tapi termasuk dengan alat-alat untuk dia menuntut ilmu agama itu sendiri. Contohnya macam rehal, banyak lagi lah. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga ataupun bermegah-megah akan malaikat dengan dakwahnya ulama, seperti mana Allah Subhanahu wa taala bermegah-megah ia dengan darah orang yang mati syahid. Jadi kalau ada orang alim yang mengajarkan ilmu agama, contohnya macam tok guru pondok ataupun tuan-tuan guru yang mengajar di masjid surau, di sini Allah Subhanahu wa taala akan bermegah kepada para malaikat seperti mana bermegahnya Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mati syahid. Jadi yang tadi adalah kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu, diberikan dia atas orang yang tidak menuntut itu 700 perbezaan darjat. Yang keduanya adalah bagi yang mengajarkan ilmu agama pula adalah Allah Subhanahu wa taala bermegah-megah kepada mereka itu. Katanya Imam Syafi'i Katanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, barang siapa yang tiada kasih akan ilmu, dia tak ada rasa sayang dengan ilmu, makanya tidak ada kebaikan bagi diri dia. Bukan kata bila mana ilmu ni mesti ilmu agama je, tak. Kita kena faham, ilmu ini dia ada banyak. Yang pertama sekali dia bahagi antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Sebab Nabi pun pernah sebut, kalau kita nak dunia pun kena ada ilmu, kita nak akhirat pun kena ada ilmu, kita nak dua-dua pun kita kena ada ilmu. Ilmu dunia, mungkin bahagian pekerjaan, bahagian perniagaan, bahagian pertukangan, bahagian macam-macam lah. Dari segi aspek keduniaan. Dari segi aspek ukhrawinya, belajar ilmu agama, dia ada sektor dia pula. Di dalam pembahagian sektor dia pula, dia ada banyak pula. Contohnya kita ambil daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ini bukan semuanya satu orang tu dia alim semua perkara. Tak. Contohnya kita sebut sahabat Nabi yang bernama Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ini adalah satu sahabat Nabi yang bukan pandai sangat bab-bab Al-Quran, hadis dan juga fiqh ni. Kalau tanya dia berkenaan dengan fatwa tak layak. Tapi cuba tanya dia ilmu perang. Dialah paling master sekali. Dialah antara orang yang hebat di dalam 50 siri peperangan yang dia sertai sebelum dan selepas Islam, sekalipun dia tak pernah kalah. Ini hebat Khalid ibn Walid, dia ilmu perang pula. Ada pula sahabat Nabi dalam ilmu fiqh, contohnya siapa? Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Umar Al-Khattab. Ini adalah sahabat yang fasih ataupun sangat faqih dalam bahagian usul fiqh. Kemudian ada yang dari kalangan yang faqih dalam urusan agama Al-Quran. Bab-bab Quran ni contohnya Zubair bin Awam, Zaid bin Sabit. Ini satu orang yang mana jadi pakar rujuk Quran.
Di antara sahabat Nabi pun dia ada tergolong-tergolong. Kalau nak tanya pasal ilmu ma'rifatullah, jumpa Abu Zar Al-Ghifari, jumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah orang yang di bahagian ma'rifatullah, bahagian tarekat pula. Dia ada banyak pembahagian ilmu-ilmu tersebut. Jadi kalau ada orang yang tidak ada kecintaan pada ilmu, contohnya ketika mana kota Baghdad ditakluk oleh Hulagu Khan. Kota Baghdad ditakluk oleh Hulagu Khan, apa yang dia buat pada kitab-kitab yang ada di Baghdad ketika itu, dia ambil segala jenis kitab yang ada di dalam perpustakaan, semuanya dibakar, semuanya yang dibuang dalam sungai. Sehinggakan sungai-sungai tersebut bertukar menjadi hitam kerana dakwah yang hasilnya daripada kitab tersebut. Boleh bayanglah banyak mana ilmu-ilmu Islam yang terkubur di dalam sungai tersebut. Ini adalah orang yang tak ada cinta dengan ilmu. Dia tak suka dengan ilmu. Maka tiada kebaikan ataupun kebajikan padanya, maka jangan ada di antara kamunya, kata Imam Syafi'i, yang mana di antaranya akan berkenalan dan bertaulan dengan dia. Imam Syafi'i kata jangan duk kawan dengan orang yang macam ni. Orang yang tak ada cinta pada ilmu ni jangan duk kawan dengan dia. Bukan saya katalah, Imam Syafi'i kata. Maka bahwasanya ilmu itu akan menghidupkan segala hati dan juga pelita bagi segala hati. Ada satu kisah yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah berkenaan dengan kata Imam Syafi'i ni. Yang mana orang yang tidak mencintai kepada ilmu agama ni memang tak ada kebaikan untuk dia. Tapi kalau dia dah mula mencintai kepada ilmu agama, bukan setakat kebaikan akan datang kepada dia, darjat dia juga Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat melebihi daripada orang yang dikenali pada ketika itu. Contohnya pernah berlaku pada zaman Imam Malik bin Anas. Ada satu orang pemuda. Itu sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau nampak ada orang muda yang dia ni mungkin ahli maksiat, ataupun dia ni tak rajin main masjid surau, ataupun dia ni tak nampaklah muka dia dalam apa-apa aktiviti masjid dan sebagainya. Kita nampak dia ni duk buat maksiat aja. Contohnya apa dia? Merompak ke, mencuri ke, ya, berzina ke. Kita jangan duk hina dia. Sebab kita tak tahu siapa yang dia akan jadi dalam 20-30 tahun akan datang. Kita cuma menilai dia dengan siapa dia sekarang. Siapa dia akan datang, wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang lebih mengetahui. Maka kalau kita bertemu dengan orang-orang ataupun ahli maksiat ini, mestilah di dalam hati kita yang pertama sekali mendoakan dia. Dalam hati kita tak boleh ada rasa macam dia ni mesti ahli neraka punya. Dalam hati kita tak boleh nak mencelakakan dia. Sebab kita bukan Nabi yang boleh mencelakakan orang. Kita adalah juga pendosa yang bezanya diberikan hidayah saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hidayah dia belum sampai. Jadi setiap kali kita melihat ada orang bukan Islam, ada kaki maksiat dan sebagainya, kita doakan mereka dengan doa yang terbaik. Di samping itu kita membenci perbuatan dia, bukan benci kat dia. Sebab apa? Sebab itu adalah juga sunnah Nabi. Kalau kita benci ahli maksiat, kalau kita mencelakakan ahli maksiat, kalau kita mendoakan keburukan pada ahli maksiat, tidak ada bezanya kita dengan iblis dan syaitan, yang mana mereka ini menginginkan semua manusia dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan sunnah Nabi-Nya adalah Nabi SAW nak semua orang ini, semua orang, ya, dapat masuk ke dalam syurga walaupun dengan iman sebesar zarah. Janji dapat masuk syurga. Jadi itu sebab kita nampak mana-mana kaki maksiat, kita jangan terus menghakimi dia. Menghukumi dia boleh, menghakimi dia jangan. Menghakimi ni maksudnya kita duk kata bukan-bukan dekat dia, kita duk sebar benda yang tak elok berkenaan dengan dia dan sebagainya. Jadi berlaku satu kisah di mana kota Basrah, Iraq, ada satu orang pemuda yang ahli maksiat. Salah satu kemaksiatan yang dilakukan adalah dia ini orang yang suka minum arak, suka minum khamar. Maka orang yang suka minum khamar ni memang orang yang hatinya cukup hitam. Ketika itu dia adalah satu orang yang mana dihina dan dicemuh oleh masyarakat setempat. Saya tak mau sebutlah lagi nama dia. Kemudian tiba-tiba dia sedang menunggu kawan-kawan dia untuk minum arak bersama-sama di rumah dia.
Macam kita lah ni mungkin duk tunggu kat pangkin, duk lepak minum ketum sama-sama. Mungkin lah kalau zaman lah. Jom apa, Abang, jom. Mana? Ketum tang ni. Lebih kurang macam itulah. Jadi dia ni duk tunggu kawan-kawan dia duk main. Sementara dia duk tunggu kawan-kawan dia, tiba-tiba dia dengar satu bunyi bising orang ramai. Rupa-rupanya bila mana dia buka pintu, dia tengok kat luar, dia nampak ada satu orang lelaki. Ini diceritakan dalam kitab At-Tawabin karangan Al-Imam Ibnu Abu Qadamah. Dia mengarang kitab ini berkenaan dengan orang-orang yang bertaubat. Lalu bila mana dia melihat ada satu orang yang menunggang keldai, dia lihat orang ini dikerumuni oleh orang ramai. Dia ni adalah orang yang memang tak reti malu. Siapa yang reti malu, dia ni orang beriman. Tapi dia ni orang yang beriman yang tak reti malu. Dia main redah je. Apa dia nak buat, dia buat je. Ini satu orang pemuda yang kaki maksiat. Lalu dengan tidak ada rasa malunya, dia menerjah ataupun menerpa ke arah orang tersebut. Dia pun tanya, hang siapa? Pasal apa orang duk kerumun hang ni? Lalu bila mana ada satu orang kerumunan, dia tanya balik, hang tak kenal dia siapa? Ini adalah Imam, kalau saya tidak nak, Al-Imam Syu'bah Al-Imam Syu'bah Al-Hajjaj nama dia. Bila mana dia tanya siapa dia Imam Syu'bah ni, orang tu kata dia adalah satu orang muhaddisin. Muhaddisin tu apa? Ini orang yang memang tak cinta pada ilmu. Dia tak tahu apa. Lalu orang tersebut, muhaddisin ini adalah orang yang mana menghafaz ratusan ribu hadis dan juga meriwayatkan, serta hafazan dia adalah dengan segala riwayat dan sanadnya sehinggalah sampai kepada baginda Nabi SAW. Hebat kan? Sekali hafal hadis itu memang sanadnya sampai ke Nabi SAW. Lalu bila mana dia pun mengetahui perkara itu tersebut, dalam kitab itu beritahu dia mengangguk dalam keadaan tidak endah. Kalau kita lah ni mungkin macam tu je. Dia punya respon dia macam tu je. Lalu bila mana dia melihat orang tersebut, dia pun mencabar. Dia mencabar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jangan kata pada zaman tersebut. Zaman lah ni pun berapa ramai orang yang tak kenal tuan-tuan guru. Contohnya yang saya nak ambil adalah, kadang-kadang ada bila mana saya menjalankan kaunseling di pejabat agama, orang datang ada masalah, kita pun cuba untuk menyelesaikan masalah dia. Kadang-kadang kita memetik kata-kata ustaz. Mungkin kata-kata Ustaz Abdul Somad ke, mungkin kata-kata Ustaz Abdullah Khairi ke, ustaz-ustaz yang memang famous kan. Kita memetik kata-kata mereka ini, lalu kadang-kadang saya tanya, kenal tak siapa ada ni? Mereka kadang-kadang ada yang tak kenal. Kadang-kadang ada yang jawab macam pernah dengar nama tu. Ini satu orang yang mana kita jangan duk harap lah dia mai datang bertalaki. Tak ada. YouTube pun dia tak buka. Ceramah apa pun dia tak tengok. Antara salah satu lagi kisah yang diceritakan oleh Ustaz Abdul Somad ketika mana dia sampai ke KLIA. Tiba-tiba ada satu custom perempuan semak pasport dia. Ustaz Abdul Somad ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau dia pakai mask pun kita kenal lah dengan dia. Dengan rupa paras dia, dengan bentuk badan dia dan sebagainya, kita kenal sangatlah memang dia. Ni kalau kita yang memang jenis cintakan ilmu, kita kenal lah orang-orang alim. Tapi custom hak perempuan ni, dia melihat Ustaz Abdul Somad dengan penuh rasa curiga. Biasalah orang daripada Indonesia datang, entah nak datang kerja ke apa ke, lawat ke, ziarah apa ke. Dia pun tanya, awak ni datang nak buat apa? Ustaz Abdul Somad kata, saya datang ni nak bagi kuliah. Awak nak datang kuliah ke mana? Dia tanya semua. Lepas tu, dia pun bagi surat jemputan. Dalam surat jemputan tu, custom tu pelik. Awak masuk TV Al-Hijrah ya? Dia pelik. Sampai kan Ustaz Abdul Somad terdetik dalam hati, dia ni tak tengok Facebook ke? Dia ni tak tengok YouTube ke? Ni jenis orang yang memang tak mengaji tuan-tuan. Lalu sampailah kawan kepada custom ni tegur, dia kata, "Hei, ini Ustaz Abdul Somad lah. Cek sikit-sikit sudahlah. Tak payahlah cek surat jemputan. Kita tahu dah dia main tu tujuan apa. Kalau tak cek pun sagi masuk TV dah confirm." Jadi perkara tersebut berlaku kerana dia tak kenal. Kalau Ustaz Khair Aspan lagi dia tak kenal. Jadi orang-orang sebeginilah yang kita kena bawa mereka kepada ilmu. Kita bawa mereka kepada pengajian-pengajian. Jadi bila mana dia tak kenal dengan Imam Syu'bah, dengar saja satu muhaddis yang hebat, dia cabar.
Dia kata kalau hang hebat, cuba hang baca satu hadis kat aku. Imam Syu'bah Al-Hajjaj, bila mana dia mendengar satu orang pemuda yang mencabar dia, mengikut kepada pengalaman dia, orang macam ni, dia bukan nak dengar sangat. Dia bukan nak dengar sangat pun. Dia lebih kepada dia nak cabar. Padahal kalau sagi dia baca ayat apa-apa pun, sagi dia ingat tu hadis sahih dah. Contohnya bunyi-bunyi Arab sikit, contohnya apa? Ana uhibbu al-laghatul arabiyyah hubban jamma. Dia kata hadis sahih. Pasal apa ada bunyi Arab? Ni kalau orang tak reti biasa. Lalu bila mana Imam Syu'bah mencari di dalam hafalan dia. Apa hadis aku nak bagi kat dia ni. Lalu dia pun terjumpa satu hadis yang lebih kurang pendek saja. Hadis tersebut pendek sebab dia lihat ada seorang mad'u kat depan dia. Kalau dia tak bagi, dakwah rugi. Lalu dia bagi juga, tapi sikit. Tapi sikit inilah yang mampu melahirkan orang yang hebat. Apakah sabda Nabi SAW? La tasta'u fasna' ma syi'ta. Pendek ya. La tastah fasna' ma syi'ta. Maksud dia lebih kurang, ada orang di atas muka bumi Allah Ta'ala ini hidup tanpa rasa malu. Dia ni hidup memang tak ada rasa malu punya orang. Dan dengan tidak ada rasa malu dia tersebut, dia hidup dengan sesuka hati dia. Kalau kita tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kalau kita nak buat jahat, kita ada rasa malu. Kalau kata tak ada rasa malu kepada Allah pun, kita malu dengan orang. Kita malu dengan keluarga. Tapi dia ni, dengan satu habuk manusia pun dia tak ada rasa malunya. Lalu bila mana dia terdengar hadis tersebut yang pendek saja. Ya, lam tastah fasna' ma syi'ta. Orang yang mana hidup tak ada rasa malu, kemudian mereka berbuat sesuka hatinya. Dia masuk ke dalam rumah dia, dia pun termenung. Kebetulan pula kawan-kawan dia tadi tak jadi mai. Mungkin kawan-kawan dia tadi pun terikut rombongan ulama, wallahu a'lam, untuk dapat hidayah sama. Dia masuk dalam rumah, dia terfikir pasal hadis tadi. Dia kata, sungguh betul lah, aku ni hidup memang tak ada rasa malu. Dan kehidupan aku adalah kehidupan yang suka hati aku nak buat apa, aku buat. Dia tak ada rasa macam apa yang dia nak buat ni, rasa-rasa Allah Ta'ala suka ke tak suka, dia tak fikir. Sedangkan kita hidup ni bukan dengan cara kita. Kita hidup ni dengan cara yang Allah nak. Allah nak kita buat apa? Semain subuh, kita semain subuh. Allah nak kita main mengaji, kita main mengaji. Allah nak kita ada harta dengan sedekah. Seperti mana yang saya pernah sebut kepada tuan-tuan sebelum ni, bagaimana orang yang bersyukur adalah orang yang mana dia menggunakan kenikmatan tersebut mengikut kehendak Allah dan Rasul. Ada harta, rasa-rasa mengikut kehendak Allah dan Rasul, apa kena buat dengan harta ni? Ada handphone contohnya, sampai 2-3 handphone. Dengan handphone yang aku ada ni, agak-agak apa yang Allah dan Rasul nak? Tapi orang sebegini dia tak ada fikir. Ada apa pun dia buat suka hati dia. Lalu dia pun merasakan bahawa kehidupan dia adalah kehidupan yang tak tahu malu kepada Allah. Dan kehidupan yang bukan cara yang Allah Ta'ala redha. Maka dia mengambil satu keputusan. Dia menghancurkan segala balang-balang arak yang dia ada. Kemudian dia membungkus pakaian dia. Beberapa hari selepas itu, dia pun bertolak pergi ke Madinah. Dia bertolak pergi ke Madinah kerana dia nak mencari satu orang alim besar. Dia nak menuntut ilmu dengan satu orang alim besar yang namanya ketika itu yang saya sebut tadi adalah Imam Malik bin Anas. Jangan salah Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi. Kalau Malik bin Anas, Imam Maliki. Itu jangan terbalik. Jadi Imam Malik bin Anas pun menerima kehadiran dia sebagai anak murid. Imam Malik ni bukan senang-senang lah dia nak terima anak murid. Terang kalau Imam Syafi'i pun tuan-tuan biasa dengar. Imam Syafi'i nak menuntut Al-Muwatta' dengan dia. Dia kata hampir baca dulu Muwatta' ni. Imam Syafi'i kata Muwatta' sini. Sudah. Muwatta' ni sini terus. Kita ni nak mengaji tak ada lah sampai nak kena baca dulu, tak lah. Tapi Imam Malik ni dia orang yang strict bab ilmu. Kalau orang tersebut tak nampak macam cerdik, tak nampak macam ada kelebihan dalam ilmu, dia akan ambil dalam kadar agar supaya dia ni tahu cara hidup sudah. Macam tu. Jadi niat dia berjumpa dengan Imam Malik bukan nak jadi ulama besar. Dia jumpa dengan Imam Malik kerana dia kata dekat Imam Malik, aku nak belajar cara hidup supaya dengan cara hidup itu Allah Ta'ala redha dengan aku. Aku nak mati dalam keadaan Allah redha dengan kehidupan aku.
Itu saja niat dia. Lalu Imam Malik bin Anas pun menerima dia sebagai anak murid. Kemudianlah dia pun belajarlah dan juga berkhidmat dengan Imam Malik bin Anas. Berapa lamakah dia belajar dan berkhidmat dengan Imam Malik? Ahli maksiat ini tadi, dia pergi berguru dengan Imam Malik. Dia ada satu anak murid. Bukan satu, anak murid dia beribu. Salah satunya nama Al-Imam Az-Zahabi. Mungkin tuan-tuan kenal. Al-Imam Az-Zahabi ni banyak juga dia karang kitab. Al-Imam Zahabi ini dia menceritakan bahawa tuan guru saya yang bernama sekian-sekian menuntut dan berkhidmat dengan Imam Malik bin Anas adalah selama 30 tahun. Berapa tahun? 30 tahun. Satu tempoh yang kita jangkakan sangat lama. 30 tahun ni kalau berkhidmat kira pencen. Punya lama dia berkhidmat dengan Imam Malik bin Anas. Bukan sekadar mengaji, datang sejam, 2 jam, tak ada. Bukan macam datang kursus 2-3 hari balik, tak ada. Sekali datang 30 tahun terus. Dia menyerahkan kehidupan dia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab yang Nabi sebut, kita ini berada di atas muka bumi kena berniaga dengan Allah. Kena berjual beli dengan Allah. Bahkan berjual beli pernah rugi. Sebab apa? Sebab dengan Allah ni kita jual diri kita, kita jual harta kita, kita jual masa kita, Allah Ta'ala bayar, Allah Ta'ala beli dengan rahmat Allah dan juga dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cuma perlu korban masa, korban harta dan korban diri saja. Pasal apa pun yang ada di atas muka bumi, semua kita akan tinggal. Kecuali yang telah kita berurusan jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila mana dia duduk dengan Imam Malik bin Anas, dia ini sampai 30 tahun dan diiktiraf sebagai salah seorang yang aula untuk mensyarahkan kitab Al-Muwatta'. Siapa lagi yang berkelayakan untuk syarah kitab Al-Muwatta'? Al-Imam Syafi'i. Maknanya dia dengan Imam Syafi'i ni memang lebih kurang macam ni. Orang yang Imam Syafi'i ni lahir-lahir hebat. Daripada kecil hebat. Dia daripada kecil dan zaman muda dia penuh dengan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi atas dasar cintanya kepada ilmu dan ulama, Allah Ta'ala menaikkan darjat dia. Siapakah nama dia? Nama dia adalah Al-Imam Abdullah Al-Maslamah Al-Qa'nabi. Itu nama dia. Mungkin tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah kurang mengenali nama tersebut. Tetapi mungkin tuan-tuan muslimin muslimat mengenali anak-anak murid dia. Siapa anak murid dia? Kita kalau anak murid hebat, agak-agak tuan guru hebat. Tuan guru hebat. Pasal apa? Pasal tuan guru yang hebat mampu melahirkan anak murid yang hebat. Jurulatih yang hebat mampu melahirkan pelatih-pelatih yang hebat. Anak murid dia antaranya adalah Imam Abu Daud. Yang seterusnya adalah Al-Imam Bukhari. Yang seterusnya antaranya Al-Imam Muslim. 3 orang yang sangat hebat dalam merawi hadis. Bayangkan anak murid dia punya kitab adalah selepas Quran. Lepas Quran, Bukhari. Lepas Bukhari ada tak? Lepas Bukhari ni Tirmizi tak ada. Lepas Bukhari mesti Muslimnya. Itu sebab kita tak pernah dengar Bukhari dan orang lain. Ada, tapi kita jarang dengar. Selalu kita dengar Bukhari wal Muslim. Mereka 2 orang ni memang kamcing. Anak muridnya kepada Al-Imam Abdullah Al-Maslamah Al-Qa'nabi, yang mana dahulu ketika masa mudanya satu orang yang suka teguk khamar. Tetapi kecintaannya kepada ilmu, maka Allah Ta'ala angkat darjat dia. Itu sebab bila mana Imam Syafi'i disebut sini, orang yang tidak ada rasa cinta dan kasih kepada ilmu, maka tidak ada kebaikan untuk dia. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala melarang kita daripada bergaul dan juga berkawan dengan orang-orang yang sebegini. Jadi itu dah antara satu cerita yang sahih yang diceritakan sendiri oleh Imam Abu Qadamah dalam kitabnya At-Tawabin berkenaan dengan satu orang ahli maksiat, tapi kerana pengorbanannya dalam agama untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat dia sehingga menjadi satu orang ulama yang besar dan mampu untuk melahirkan anak-anak murid yang hebat, insya-Allah taala. Itu sebab tuan-tuan dirahmati Allah, kalau nampak anak-anak ke ataupun anak-anak muda yang nampak tak berapa nak jadi, jangan risau. Insya-Allah kita doakan yang terbaik untuk mereka, bacakan hadis-hadis kepada mereka, bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Insya-Allah taala Allah Taala sendiri yang akan membuka hati mereka supaya mereka ini dapat menuntut ilmu agama.
Dan sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nabi sebut kulli. Kulli ni maksudnya setiap, tiap-tiap. Menuntut ilmu itu adalah fardu atas setiap muslim dan muslimah yang perempuan. Bila mana ulama menafsirkan hadis ini, ulama menetapkan mana satu ilmu yang wajib, mana satu ilmu yang tak wajib. Mana satu ilmu yang wajib, mana satu ilmu yang tak wajib. Antara ilmu yang wajib, yang pertama sekali adalah ilmu fardu ain. Ini adalah ilmu berkenaan dengan kehidupan kita, amal ibadah kita dan sebagainya. Asas-asas fardu ain itu bermulanya sekali adalah dengan taharah. Bermula dengan bersuci. Dengan bersuci kita mengenali jenis air, kita mengenali jenis-jenis najis, najis yang macam mana, ini adalah najis hukmi, ini adalah najis aini. Kemudian di dalam najis hukmi tersebut ada kategori dia, najis aini dia ada kategori dia. Habis daripada bersuci dia masuk dalam bab istinja, habis bab istinja besok barulah dia nak belajar pasal wuduk. Dalam wuduk apa rukun dia, dalam wuduk apa syarat sah dia, dalam wuduk apa yang membatalkan dia, dalam wuduk apa sunat-sunat yang dia ada dalam wuduk dan sebagainya. Kerana satu perbuatan yang tidak berlandaskan kepada ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ilmu tersebut adalah ilmu yang dikatakan sebagai ilmu ikut-ikutan. Ilmu ikut-ikutan Allah Taala tak terima. Tapi kalau ilmu yang belajar, memang dia tahu kata benda ni macam ni, macam ni, macam ni, walaupun ada khilaf dan berselisihan pendapat, tapi kerana dia belajar, Allah Taala terima. Itu sebab adalah hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para fuqaha, kadang-kadang kita tengok berbeza. Tapi kedua-duanya kalau buat salah satu dapat pahala. Kerana mereka adalah orang yang belajar dan mereka juga telah mengkaji setiap sudut ilmu agama sebelum mereka mengeluarkan satu-satu hukum dan fatwa. Ini adalah yang pertama, ilmu fardu ain. Yang keduanya adalah ilmu aqidatul Islam, berkenaan dengan akidah Islam. Akidah yang macam mana kita nak pegang? Kadang-kadang kita tanya, akidah apa kita nak pegang? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya boleh kata 95% yang diinterview untuk nikah tak tahu dia akidah apa. Ini fakta yang saya berani cakap. Bukan susah tuan-tuan. Saya pun pernah cerita dengan tuan-tuan bagaimana interview nak nikah. Sebab di Perak tidak mengiktiraf mana-mana kursus kahwin online. Habang kat anak kau ada menikah. Perak tidak mengiktiraf mana-mana sijil kursus online. Sebab tu Perak tak pernah buat sijil kursus perkahwinan online. Perak buat modul untuk bersemuka sahaja. Tak kisahlah pergi mana-mana cawangan pun, tapi mesti bersemuka. Sebab apa? Sebab Perak mengambil satu pendekatan bahawa tara hak duk ada ambil bersemuka pun kalau tok tanya tak lulus. Ini kan pula lah kalau online. Online ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sambil duk buka tu, duk boleh berdengkok kat sebelah. Tak tipu lah. Sambil duk terpasang tu boleh berdengkok, tak ada masalah. Siapa nak tahu? Peserta beratus-ratus. Dan kadang-kadang yang kita datang interview tu, dia datang, tuan, saya ni dah ada sijil online. Main tengok sijil online awak daripada mana? Dia tulis, daripada Johor Bahru ada, daripada wilayah persekutuan ada, daripada Selangor pun ada. Tak apa. Tapi minta maaf cik, kami tak mengiktiraf di negeri Perak. Jadi kami kena interview dengan bayaran interview RM5 saja. Perak mudah. Interview RM5 saja. Kursus kahwin sampai beratus. Itu sebab Perak lagi mudah. Cumanya bila orang nak menikah, dia tak tanya dulu, dia pergi buat kursus dulu lah. Lalu kita pun tak apalah. Jadi cik, bila mana nak interview ni, alhamdulillah saya tengok cik pun dah ada sijil, jadi saya beranggapan cik memang tahu lah. Dia pun sengih kerang busuk dah. Dia buat sengih kerang busuk gitu, kita tahu dah tuan-tuan. Sengih itu. Bukan susah. Kita tanya akidah awak apa? Dia duk akidah apa? Tak boleh jawab akidah apa. Pernah dengar tak cik ahli sunnah wal jamaah? Setiap khutbah jemaah saya pernah dengar. Baru perasan. Rupanya dia tak tahu kata selama ni akidah dia itu ahli sunnah wal jamaah. Punya teruk. Nak menikah lagu ni tuan-tuan, saya minta maaf memang saya tak bagi. Saya kata-kata cik ambil selayang kata ni soalan bocor ni cik balik cik study. Besok main lain. Minta maaf memang kalau saya tak bagi. Kalau ustaz lain mungkinlah dia lembut. Saya bab-bab kalau yang asas macam tu tak tahu. Ada pula dalam bahagian akidah kita bukan teruk-teruk tuan-tuan. Kita tanya akidah kamu apa?
Sila mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia tak tahu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak reti sebutlah. Itu belum makna lagi. Aku naik saksi, duk naik turun hak tu lah. Mengucap dua kalimah syahadah tak lulus. Hak ni nak menikah tuan-tuan yang muliakan Allah, dah tak tahu nak bang. Apa yang dia nak ajak pada anak orang. Sebab kalau ilmu agama ni, saya tak interview teruk-teruk kalau orang perempuan. Kalau lelaki kita tegas sikit. Bukan susah. Dua kalimah syahadah, kita tanya apa akidah dia, kemudian bab ibadah. Bukan kita suruh dia baca doa kunut, suruh baca Fatihah. Kita tanya apakah hukum solat Jumaat, kita tanya apa hukum solat fardu, berapa rakaat yang ada pada solat asar. Kita tanya benda yang kalau buat hari-hari mesti boleh jawab no. Tapi ada yang tak boleh jawab tuan-tuan ni. Kalau saya berani cakap, boleh kata 95% tanya akidah apa tak tahu nak jawab. Dia rupa tak tahu selama ini akidah ada ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan duk tanya kalau dia ni mazhab apa. Mazhab dia kata saya mazhab Syafi'i. Boleh cakap je lah mazhab Syafi'i. Apa yang Imam Syafi'i habaq dia tak tahu. Apa kitab Imam Syafi'i dia tak tahu. Yang dia tahu mazhab Imam Syafi'i, itu je. Jadi beginilah yang berlaku di era ataupun di fasa akhir zaman di zaman kita ini, di mana anak-anak muda yang nak berkahwin yang di bawah umur 30, tapi pengukuhan ilmu yang asas hak fardu ni, bukan hak sunat. Hak sunat ni apa tuan-tuan? Sunat hadis, sunat tafsir Quran, sunat. Apa lagi sunat? Banyak sebenarnya sunat. Ilmu pasal zikrullah, sunat. Antara yang wajib apa dia? Antara yang wajib adalah akidah, ilmu tasawuf, ilmu fardu ain, ilmu apa lagi? Bahkan ilmu tajwid Quran pun tak wajib. Cuma di sunat muakkad, dia sunat yang diberatkan. Kerana apa? Kerana dia nak baca Quran, mesti dia kena baca dengan tertil. Tapi hak yang fardu ni pun tak lulus tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana? Jadi tuan-tuan, ada anak perempuan, tolonglah banyak-banyak. Tolong banyak-banyak nak suruh anak perempuan dekat orang ni, biarlah orang kalau kerja tak hebat pun sekurang-kurangnya ilmu yang asas. Kita tak tanya banyak. Bukan kita nak suruh dia buat main kitab. Tuan-tuan tahu Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia punya pak mentua dia salah satu naib qadi di Pejabat Agama Islam. Dia nak nikah dengan anak kepada Tok Kadi ni, dia punya mahar, dia punya hantaran, dia memberikan kitab-kitab penulisan dia sendiri. Bukan kitab orang lain dia pergi bagi hadiah, tak. Kitab yang dikarang sendiri dia pergi bagi kat pak mentua dia. Dia kata ini hantaran daripada saya. Ni Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kita bukan nak macam tu pun. Kita bukan tanya berapa juzuk dah hafal, berapa kitab dah tulis, tak. Sekurang-kurangnya yang asas dari segi akidah dan juga fardu ain, mereka ini mampu untuk mendidik anak perempuan kita. Kadang-kadang kalau haid ni pun tak lulus, jangan duk tanyalah pasal haid. Silap dia tanya haid tu apa. Lagi haru. Sebab sabda Nabi SAW, menuntut ilmu itu adalah fardu ke atas tiap-tiap muslim, dan ulama membahagikan apakah ilmu-ilmu yang difardukan oleh Nabi SAW. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih, wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabih. Barang siapa yang di dalam menuntut ilmu itu adalah syurga di dalam tuntutannya. Orang yang belajar ilmu agama, dia layak untuk menuntut syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku nak syurga, dia layak. Bukan tuntut ke akhirat lah, tuntut kat dunia. Dekat dunia ni dia dah doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak syurga sekian-sekian. Dia layak. Bukan kata yang tak belajar ilmu ni tak layak. Tapi di dalam hadis ni sebut bahawa orang yang kalau menuntut ilmu agama, dia layak nak minta syurga. Bukan layak masuk syurga lagi, layak minta. Dan barang siapa yang ia di dalam menuntut maksiat, maksudnya orang yang sering berada dalam kemaksiatan, adalah neraka itu di dalam tuntutnya, maka yang dia layak adalah menuntut neraka saja. Nak tuntut syurga tak layak. Pasal dia bukan dari kalangan orang-orang yang
yang soleh kerana dia adalah satu orang yang mana berada di dalam alam maksiat, maka dia tak layak nak minta syurga. Bukan kata tak boleh, boleh, cuma tak layak. Waktu pun habis dah. Jadi sehingga sampai situ je lah setakat ini. Saya buat kesimpulan je lah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, antara ibrah ataupun apa yang kita boleh dapatkan pada hari ini adalah yang pertamanya sekali adalah kelebihan daripada orang yang menuntut ilmu agama itu sendiri, dan mestilah agama itu ilmunya disertai dan juga diiringi dengan adab-adab yang dapat dipraktikkan dengan baik, bukan sekadar kerja nak debat ilmu saja, bukan kerja nak mempertikai ilmu saja. Tak, kita mengutamakan adab-adab terhadap yang pertamanya adalah pengajar ilmu, yang keduanya ilmu tersebut, dan yang ketiganya adalah alat-alatan yang digunakan untuk menuntut ilmu agama, dan yang ketiganya adalah janganlah kita ini menjadi satu orang yang tidak cinta pada ilmu agama, kerana orang yang mencintai ilmu agama itu dan juga menuntut ia akan ilmu agama, maka akan adalah penyuluh di dalam hati dan jiwanya ke arah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah taala kita akan menyambung pada perenggan yang kedua pada minggu depan. Kalau saya tak silap, saya ada satu lagi subuh. Subuh minggu depan kot, kalau saya tak silap lah, Ahad depan kita akan sambung pada perenggan yang kedua. Makanya saya menutup majlis pada hari ini, insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya saya ada tersalah bahasa ataupun tersalah kata, ataupun ada yang tergores hati dan perasaan, ataupun ada yang saya menyakiti hatinya, kerana yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu juga adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi asbab kepada kelemahan, khilaf dan kedaifan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.